Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syihna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa. Sama-sama kita diberi taufik, hidayah, kekuatan daripada Allah Jalla Jalaluh. Boleh kita berjumpa pula pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak tengok, nak selidiki bersama-sama tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 itulah. InsyaAllah ta'ala kita malam ini kita nak baca pada halaman yang ke-41 daripada Ad-Darsu Al-Hadi Ashar, iaitu mata pelajaran yang ke-11. Mata pelajaran yang ke-11 biidnillahi ta'ala. Yang tajuknya iaitu At-Tabsyiriyah. At-Tabsyiriyah. At-Tabsyiriyah ni ia duduk bawah kitab. Kitab apa? Kitab yang besar iaitu namanya Munazzamat Diddil Islam. Maknanya satu pertubuhan yang nak lawannya ataupun nak jadi seterulah dengan agama Islam kita. Maka bab yang ke mata pelajaran yang ke-11 ni hingga terus pergi dalam kitab ni dia nak kecek tentang itulah. Maka kita ikuti bersama kerana masalah ni masalah yang penting. Masalah yang tak boleh nak lari kita sebagai orang Islam ni. Kita kena tahu juga kata seteru bagi Islam ni, dia tengok terhadap kita tu kacamata dia tu bagaimanakah kacamata dia terhadap kita.
Dia nak kata di sini ni hak mula-mula sekali yang nak royak iaitu at-tabsyiriyah. Panggil dakwatut tabsyir. Pengajak ke hak pasal tafsir. Mari kita tengok dulu kalimah munazzamat, dia asal daripada kalimah munazzamah itulah. Jamak dia munazzamat. Makna satu, tanda tak apa. Munazzamat di situ makna satu kumpulan. Majmu'atun minal afrad, ada satu majmu'ah, satu kumpulan yang berhimpun daripada beberapa orang, lahum hadafun muayyanun, ada bagi mereka itu tujuan yang tertentu. Yastakhdimuna tariqan, dia mereka itu gunanya jalan liwusul ila hadafihim, supaya nak sampaikan kepada tujuan dia. Itu makna munazzam. Jamak dia munazzamat. Ada nizam jugalah, ada pelaturan jugalah yang nak lawan kita pun. Bukan makna kata dia tak rancang. Dengan sebab tu Tuhan kata wa yamkurun wa yamkurullah, mereka itu buat rancangan. Kemudian Allah Ta'ala bantahkan rancangan dia. Nak faham kata musuh Tuhan ni bukan makna kata dia pergi dengan cara yang tidak adanya jalan ni, susun ni dan pemikiran. Tak, ya ada. Bahkan peraturan dia tu, kalau Tuhan tak menyelamatkan kita, tak ada dengan dia. Ya main belakang mereka ni. Ni nak kita faham. Dalam kitab kelas 9 ni pun benda yang kita itu kena tahu juga. Bukan benda yang kita tak boleh nak tahulah. Kita kena kongsi tahu. Munazzam ni kalau kita kecek ke aturan lah. Aturan dia tu satu jabatan, satu perjumpaan yang dia itu ada pelaturan pentadbiran yang khusus, yang tertentu dengan jalan ni dia tu. Itu makna munazzamat diddil Islam, yang menyinggah, yang jadi berlawan dengan agama kita, iaitu al-Islam. Hak mula sekali iaitu at-tabsyiriyah. At-tabsyiriyah ni maknanya tafsir ni makna kita kecek dulu dengan sepatah lalu, ia nisbah kepada basyara. Kalimah basyara ni makna satu khabar, berita gembira. Maka manusia kita ni ia tertarik dengan berita gembira, tertarik dengan berita-berita yang menyenangkan hati. Maka orang apabila dia tengok kepada tabiat manusia yang sebagaimana tersebut tadi, membawa kata dia tahu kata kelemahan manusia tu duduk di mana. Musuh Tuhan ni buat kaji bukan dia pergi dengan ikut dia tu, bukan. Dia buat kaji yang khusus, buat kaji yang tinggi, supaya nak tahu kata kelemahan manusia tu duduk di mana. Kalau kita kecek dalam bahasa kita, bahasa Thailand ke, cut on. Tepat kelemahan manusia ni apabila lagi cocok situ, dia akan jadi selalu. Jadi manusia kita ni suka dengar benda-benda yang tafsir. Tafsir ni makna benda hak berita gembira. Ya, memang dalam agama kita pun lagu tu juga. Basyiru wala tunaffiru. So royak berita gembira, royak berita yang apa nama ni, yang jadi sejuk dan tenangkan hati, jangan melari, jangan menjauhkan manusia. Asal je gitu dah dalam agama kita. Tetapi mereka ini dia bukan sekadar tu. Dia wari perkara-perkara yang dia tadi itu fikir kata boleh cepat. Apabila royak, manusia itu boleh tukar dengan cara cepat, boleh jadi orang lain hak yang dia kandak tu dengan cara cepat. Lagu mana permainan dia, lagi kita akan tengok satu persatu. Kelemahan orang kita ni sebagai manusia umuman, dia suka kepada benda-benda yang nak menggembira. Di situlah
Hak dalam Islam kita sendiri ni pun bawa datang beberapa perkara yang khurafat. Wasuk mari. Supaya nak jadi manusia itu tertarik dengannya. Bawa datang beberapa hadis maudhu' untuk nak tertarikkan dengannya dan sebagainya daripada permainan-permainan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tak redai terhadap mereka. Jadi mari kita tengok di halaman yang ke-41 tu dia kata ta'rifut tabsyiriyah. Definisi ataupun ta'rif tabsyiriyah ni gapo? Apakah dia? Dia kata kalimatut tabsyiriyah, kalimah tabsyiriyah ni iaitu gapo? Fil lughah, di dalam logat percakapan, di dalam susunan manusia bahasa lughah tadi itu apa? Tabsyiriyah nisbatun ila tabsyirin, nisbahkan kepada tafsir. Tafsir mana nisbahkan kepada menggembirakan, menyukaikan, mensenakkan, boleh kita katalah. Tu mana tafsir. Tafsir ni wa huwa masdarun, iaitu dia tu masdar bagi basyara. Masdar bagi basyara. Kalimah basyara apabila kita lihat di dalam kamus, dia akan beri makna iaitu perkara yang menyukai, perkara yang menjadikan perkara yang gembira. Itu makna basyara. Asluha, asal dia daripada minal bisyarah, asal daripada bisyarah. Bisyarah ni jamak dia bisyarat, berita gembira lah, ataupun busyarah. Bisyarah boleh baca, busyarah pun boleh baca. Ada dua logat cakap yang alim ulama di kalangan ahli lughah gunakan. Wahia, iaitu al-bisyarah ataupun busyarah, wahiyal khabar, satu khabar. Khabar ni makna kata apa? Yakni perkataan yang nak beri tahu kepada seseorang setelah daripada dia duk tunggu-tunggu. Tu mana khabar. Khabar-khabar ni makna satu perkara yang orang duk tunggu tu nak dengar, kita nanti royak ke dia. Tu mana khabar. Allazi, khabar hak biasa mana? Allazi yughayyirul basyarah. Khabar yang nak mengubahkan akan manusia sururan au hazan. Manusia nak jadi gembira ataupun nak jadi duka cita terhenti di atas khabar. Orang kita kan tiap-tiap hari mari nak jadi gembira, nak jadi tidak gembira, jadi tak senang hati, duduk di atas khabar tu. Kalau khabar molek, nascaya dapat jadi gembira. Kalau khabar tak molek, maka jadi tak gembira lah seseorang tu. Jadi khabar ni penting. Khabar ni penting. Tak kira. Sebab itulah orang umpama ni dakwah tafsir ni ia asal daripada Nasara. Ia usaha juga mereka itu untuk nak mengatasi dalam urusan cara nak mensebarkan khabar kepada dunia. Cuba kita tengok. Semua kalulah TV hak hebat-hebat tu duduk bawah tangan mereka. Sebab khabar tu dia kena jadi duk tangan dia supaya nak manusia tu kiri ataupun kanan berhajat. Dengan sebab itu agama kita ni musuh dia tu berbagai-bagai rupa. Bukannya satu rupa tu bukan. Lakin 'inda al-itlaq, apabila akan tetapi di sisi kita itlaq, mana di sisi kita kecek dengan cara umum ataupun dengan cara luah-luah, tafsir ni lil khair, benda hak molek, benda hak molek, benda yang disetujui. Tu apabila sebut kata tafsir, mana beri berita gembira hak molek-molek tu. Fa in uridat asyarru quyidat. Maka jika dikandakkan
akan perkara yang tidak baik dengan lafaz tabsyir quyyidat, dikaitkan. Mana kata dikhususkan. Kait ni faham dah? Nampak Haji mak? Kait mana? Mana kata kita mengkecilkan. Tu benda luas tu kita kecil sikit. Famithaluha, misalnya, misal bagi kalimah tabsyir, bagi benda yang khair, lil khair, Allah Ta'ala telah firman kata fabashshir ibad, maka hendaklah mung ya Rasulullah rayak berita gembira terhadap hamba, terhadap hamba. Fabashshir ibad alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, mereka yang suka dengar. Kena dengar. Kita ni ada telinga, kena dengar. Dengar saja. Tak. Kena apa? Ikut benda hak molek, hak kita dengar tu. Dengarlah. Tetapi ikut benda hak molek. Terkadang kita ikut benda hak tak molek dalam pendengar, dalam khabar hak siapa kita boleh dengar tadi itu jadi punah pula kita. Orang kita dah jadi punah, jadi setak orang, dah jadi ikut mana tu, tak lain tak bukan dengar khabar silap. Apabila silap dengar, faham pun salah. Apabila salah dengar, tu baik di tikah laku lah. Sebab tu nak ugi tak ugi, ya duduk situ. Duduk di kita dengar lagu mana. Tak adalah. Itu makna kata kita royak dengan kata apabila fabashshir ibad, iaitu suruh beri berita gembira kepada manusia. Tengok Tuhan guna dengan tidak kait gapo-gapo. Tak ada kait dengan gapo-gapo. Wa mithalul lisyarr, dan misal bagi asyar. Nampak tu tak? Misal bagi asyar. Misal bagi hak tak molek ni qala ta'ala. Allah Ta'ala telah firman katakan Tuhan royak juga dalam Quran. Guna lafazullah tapi berlain ni uslub. Dia kata fabashshirhum bi'azabin alim. Bashirhum, berilah khabar kepada mereka. Khabar molek juga. Molek pasal mana? Bukan molek dalam sini. Nak kata molek tak boleh. Kena kata berilah berita gembira kepada mereka dengan seksa yang paling pedih. Surah apa ni? Surah Al-Imran ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Tuhan guna juga. Tapi Tuhan kait dengan bi'azabin alim. Dengan azab bin alim. Tuhan katakan ayat ni kalau kita tengok kepada atas daripada ayat tu. Tuhan kata innal ladzina yakfuruna biayatillah, sesungguhnya mereka yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur saja dak. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, sehingga dia bunuhkan nabi-nabi hak bawa risalah daripada Tuhan tadi itu dengan ketiadaan benar. Ya gitu ya. Orang apabila hati dia tak boleh nak terimanya benar-benar, ia benci kepada orang-orang yang benar-benar, akhir sekali ia bunuh orang-orang yang benar-benar. Sifat ning, tabiat ning, ia akan kekal sampai ke hari kiamat. Tak diubahkan. Sekadar tu bunuh para nabi-nabi dak. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka itu membunuh juga mereka yang nak mengajakkan kepada keadilan. Al-qist mana al-adl, keadilan. Tak suka. Ya nak duk pesing dalam gelak, nak duk pesing kata tak mau kepada keadilan, nak duk pesing tepat tulah, tak mau nak berubah hidup suka kepada habuai dunia lebih daripada akhirat. Semua tadi itu ya benci dengan mereka yang suruh wa ya'muruna bil qisti minan nas, daripada manusia. Tuhan tak kata daripada an-nabiyyin war rusul, dak minan nas, daripada manusia. Lagu mana? Orang awak kerja umpama tadi itu suka bunuh orang dengan sebab kekufuran yang ada dalam hati dia tu. Tuhan kata fabashshirhum bi'azabin alim. Royak kepada mereka itu, kata dia itu akan kena seksa dengan seksa yang pedih, seksa yang berat.
lagu mana mereka itu nak jadi? Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu Allah Ta'ala menghampakan amalan-amalan mereka di dunia lagi, belum daripada akhirat, dan tidak ada bagi mereka itu pertolongan mana-mana pun nak boleh tolong. Sikap itu kena penting. Pendirian, pasal siapa panggil cut yun, kena tetap molek. Kalau tidak, sudah punah. Manusia jadi punah dengan sebab data khabar mari, akal fikir tak ada, pendirian tak ada. Akhir sekali jadi serupa dengan Tuhan rakyat tadi. Apabila jadi serupa dengan Tuhan rakyat tadi, nak selamat kamu? Tak. Tuhan kata fabashshirhum bi'azabin alim, seksa mung tu esok. Bahaya ya tak ya kok mana hak nak akak liberaliyun, akak almaniyun, sekolah ke gapo, satamut raghma ank. Mung tu akan mati walaupun mu tak sih. Ya kena gitu, sebab itulah kita ni tak keluar kata kita ni hamba. Dalam mana pun kita ni hamba, dak we kena. Ya tak boleh dah kita ni nak jadi khalik, nak jadi malaikat pun tak boleh jadi kata jadi hak lain. Jadi hamba manusia situ. Sebab tu dak we kena. Gapo hak Tuhan nak we, Tuhan tak silap janji. Yang medok we kena pakai umur we pandai. Banyak tu ya. Itu makna pada lurah dan pada pada isi kandungnya hak Tuhan royak. Apabila lagu mana, apabila Tuhan nak royak kita perhati molek. Itu pada lurah. Adapun wa amma fil istilah, adapun pada istilah. Istilah apabila itlaq, mana itlaq dalam ilmu al-aqaid, itu ilmu pegangan ini, lagu mana? Gapo mana tafsiriyah? Ini bahasa Arab, tetapi kita orang Melayu boleh faham, tak ada gapo. Lagu mana? Yakni dia kata faqala ba'duhum, maka kata setengah daripada mereka itu, alim ulama yang nak berikan pengertian di sini ni, hiya muradifun litansir. Dia itu satu makna sahaja bagi kalimah at-tansir. Tansir ni makna gana? At-tansir ni makna menasranikan orang yang bukan Nasara. Itu makna tansir. Da'watut tansir ataupun da'watut tabsyir supah. Makna nak menasarakan orang yang bukan Nasara. Itu tak? Kalulah zaman kita ni, di negara kita ni, ya mari mereka ini duduk di hadapan sekolah kanak-kanak selalu dah. Kemudian dia buatkan satu risalah surat, bagikan depan sekolah tu selalu, bagi depan sekolah tu ada dengan gambar, ada dengan warna, ada dengan seumpama kartun, kan nak jadi tarik ke manusia tadi itu baca dengan seumpama kata tarik ke hati dia tu jadi baca. Pas sekarang lah ni bui dengan CD, bui dengan begotu, bui dengan begoning, banyak daripada rupa-rupa cara mereka. Seluruh dunia bukan tempat kita sekarang. Nampak tu tak? Seluruh dunia. Itu makna kata dakwatut tafsir ataupun dakwatut tansir. Tansir makna menasarakan. Orang yang bukan Nasara jadi Nasara. Wa huwa ta'birun nasrani. Lagu ni apa panggil ta'bir orang Nasara. Lihamalat tansiriyah. Bagi pembawa ke mereka yang nak menasarakan. Kalau apabila itlaq kata tansiriyah, makna gana? Makna tahwilu mujtama'at ila al-masihiyah. Makna kata kita halihnya, mengajaknya masyarakat kepada agama mereka. Kepada agama mereka. Itu makna kata tansir. Dakwatu tansir. Setelah daripada tu wa indan nasara, di sisi orang Nasara ni, makna kata di sisi orang hak bukan Islam ni, dia kata ta'rifatun mukhtalifatun. Ada beberapa ta'rif definisi yang berlain bihasbil usur. Sekiranya ada lapisan laluan yang berlain ya ada tatawur dia. Tatawur ni mana jimat? Tatawur mana kata? Hasif.
perkembangan dia tu. Bertingkat dia tu berlain ni. Marrat biha apa nama? An-Nasraniyatu. Marrat biha An-Nasraniyatu. Makna kata dia lalu, perlaluan dia tu, berlainnya dia tu, kita mai tengok lapis. Di sini ulama kita bagi 3 lapis sini. Yang pertama, taratan maknaha, terkadang makna dia gini. Irsalu mab'uthin liyuballighu risalatal Injil li ghairil mu'minin bihi. Yang mula-mula sekali. Ni penting kita ngaji ni. Makna kata mengutuskan mereka yang jadi orang anggota dia lah. Mengutuskan anggota mereka supaya mensampaikan risalah Al-Injil, mana Ahdul Jadid. Ada juga di maktabah mereka di luar-luar negara ada. Hak terjemah kepada bahasa Arab pun ada. Terjemah bahasa mana-mana pun ada belaka. Ada, hatta bahasa Thailand kita ni pun ada. Bahasa Malaysia ada tak? Ada tak? Ada kata ada? Tak ada lah. Ada maki? Kalau dari Thailand ada. Hak kita pun ada. Nah, 3 buah di tangan ni hak Ahdul Jadid. Banding boleh besar-besar Furqan tu lah. Satu boleh. Adalah ia terjemuh mari. Siap-siap dah. Orang ngaji Al-Adiyan, makna mengaji sakut paut dengan agama, dia tahu. Dia tahu, dia boleh tengok belaka, buat kesimpulan, buat apa nama kajian dan sebagainya. Makna mula-mula di sisi kumpulan hak awal, makna kata mengutuskan anggota dia supaya mensampaikan risalah Al-Injil bagi mereka li ghairil mu'minina bihi, bagi mereka hak tak beriman dengannya. Makna kata orang hak tak ada jadi Nasara lagi, hatta lagi ada hak juga dia. Tak ada gapo yang nak, setiap orang ni dia boleh ada hak nak gapo, nak dakwahnya orang kepada agama dia. Illal Yahud. Nah, dekat orang Yahudi ada. Yahudi dia tak dakwah orang, tapi dia nak kacau orang ada lah. Yang kedua, wa taratan maknaha, terkadang maknanya gini. Muhawalatu isalit ta'alimil ahdil jadid li ghairil mu'minina biha. Terkadang tak ada kitab. Tak ada hak terjemuh kepada orang yang dia itu nak pergi beri. Ia usaha nak mensampaikan pengajaran, pengajian Ahdul Jadid. Ya ada 2. Ahdul Qadim wa Ahdul Jadid. Kitab dia tu. Tapi hak berubah belaka dah. Orang hak tahu sampai ke satu persatu, dia senyap belaka, dia senyap belaka, dia tak wik kecek. Sehingga halau tu bek orang kat India kat mana kan. Makna kata dia tak sewi. Sebab orang India ni masya-Allah, kalau masalah ni dia tahu-tahu sungguh. Bukan mudahlah ilmu mereka tu kalau bab-bab ni. Bolehlah kita itu ikuti kerana mereka ini usaha nak menyampaikan pengajaran ataupun pengajian-pengajian Ahdil Jadid. Ahdil Jadid mana kata Injil hak baru ni bagi mereka yang tidak beriman dengannya. Mari. Tapi wari mereka ya tak ada menakuti, mari dengan targhib saja. Mari dengan pasal menggemarkan saja. Pihak targhib. Mari pasal tak kecek, tarhib tak ada. Dalam Islam kita ada targhib, ada tarhib. Hanya dak kecek pasal targhib semata-mata, nak jadi gembira semata-mata dan sebagainya. Ya gitu. Wa taratan maknaha, terkadang maknanya gini. Makna lagu mana? Isalul akhbar as-sarrah ilal afradi wal jama'at liyaqbalul masiha rabban mukhlisa. Ni dia. Makna kata mensampaikan khabar-khabar yang gembira kepada peribadi, kepada orang yang tertentu dan kepada umat masyarakat supaya menerimakan Masih sebagai Tuhan semata-mata. Mereka ini nak menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan.
Sebagai Tuhan. Dengan sebab itu kita ni orang Islam beriman juga dengan Nabi Isa AS, bukan ada kufur. Tak gitu kah? Kita beriman dengan Nabi Isa AS. Akan tetapi mereka ini ya bukan beriman gitu saja. Mereka itu menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Ni tempat yang tak serupa kita dengan mereka. Bagaimanakah kita nak akunya ajaran mereka? Nak saing dengan mereka itu hal lain. Nah, itu hal lain. Kita nak saing dengan mereka, nak buat kerja sekali dengan mereka. Akidahmu, akidahku, lakum dinukum waliyadin. Tak apa tu. Ada bimbangnya. Nak kita aku juga, kata hak dia tu. Betul. Aku ni adalah hak peribadi kita. Lagi paksa tak leh. Tetapi tak ada arah orang sekarang lah ni. Bukan nak saing saja, nak aku siapa benda hak tak boleh kita nak aku tu. Tu jadi tepat yang kita sebagai orang Islam tu kena tahulah. Dengan sebab itu Nabi Isa sendiri pun tak mengaku kata dia tu Tuhan. Dia tak mengaku. Dia royak sendiri di dalam Quran hak Tuhan kata kepada dia. Ayat yang ke-116 daripada surah Maidah tu, Tuhan katakan tu, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak. Apabila hari kiamat datang tu, Allah Taala kata kepada Nabi Isa alaihissalam, adakah mung tu duk giroyak kepada umat mung manusia yang beriman dengan mung? Kata, mengambillah aku dan ibu aku ni Tuhan lain daripada aku, iaitu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Isa pun jawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tak boleh nak kata lagu tu ya Allah, benda yang tak sepatut layak aku nak kecek umpama tu. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kalau aku kata ya Allah, mu tahu. Aku tak nak ayat kamu mu tahu, sedangkan mu tahu apa ada dalam diri aku ni. Aku tak tahu apa ada dalam ilmu mu ya Allah. Lalu Tuhan pun royak. Lagi ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tak royak kepada mereka itu malaikat apa yang mung tu suruh aku royak. Aisyah royak gapo kepada umat dia? Ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah mung itu beribadat kepada Allah, Tuhan aku dan Tuhan mung. Tak ada Aisyah, tak ada royak kali. Orang kata, tak apalah mun baca dalam kitab mung, dia kata. Kena baca dalam kitab kita sebab akidah kita lah guning. Nak pergi baca apa kitab orang. Demo nak wari kitab, demo nak wari kita tengok kemukakan kitab, demo nak wari kita. Apa kita nak baca dalam urusan dalam kitab Tuhan kita, apakah salahnya? Ini terkadang kita tak pandai nak kira. Kita dah pergi hak kita duk royak. Padahal kita duk aku sendiri. Bukan kita aku sendiri. Hak ni hak Tuhan kita mung sendiri tak kuasa nak wari kitab seperti kita aku dah beriman ni. Walaupun satu ayat pun tak kuasa. Tu nak wari kita faham. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. So ibadat kepada Allah Taala Tuhan aku dan Tuhanmu. Itu dalil kata salah mereka nak mengajak kepada suruh aku kata Tuhan tu Isa. Kita nak saing dengan demo ni bukan kata siapakah kita nak masuk dalam perut pedar demo belaka, bukan lagu tu. Ni kita nak tunduk belaka hari ni. Tak boleh kecek tu. Ni mujur kita duduk dalam negara kita. Kalau duduk dalam negara hak pasal tu kok, tak boleh kecek pun. Ni nak kita faham kata Allah sekarang sebab itulah Islam jadi lemah. Sebab ketua kita sendiri nak masuk dengan orang. Nampak? Ketua kita sendiri nak masuk dengan orang. Tak say nak ambil pendirian jadi tetap jadi molek. Orang Islam banyak nak ikut. Akan tetapi kita hak jadi ketua tu kira pada maslahat dunia banyak berdoa. Siapakah sanggup nak, kalau nak kecek kasar sikit, sanggup nak jual agama. Lalah dia nak kata lagu mana pun tak apa. Bukan lagu tu.
Nya takwil laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn maryam. Nya takwil sampai kau tubik daripada ajaran hak sebenar hak Tuhan kehendak nak we tahu. Allah sampai kau begitu lalu kita orang hak jadi ketua setengah-setengah tu. Berat ni. Nampak ada tu kalau kita tengok dalam surat khabar Allah berat-berat benda-benda. Pas bagaimanakah kita nak pergi gantung, nak pergi percaya kepada mereka-mereka yang bersikap pendapat umpama tu? Adakah kata selamatkan kita? Tak. Tu hawi ilmu kita, hai ulama. Tu hawi ilmu kita banyak. Bawalah manusia klik ke Tuhan, jangan dia bawa klik pada kita. Nampak tu tak? Ni cara-cara kita tu kena faham juga masalah-masalah tu. Tak, Isa tu bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Tak. Faham dah tu? Tu banyak lagi daripada ayat-ayat Tuhan. Daripada ayat Tuhan, ayat 31 daripada surah At-Taubah. Bunyi kata nah Hasif. Ayat 31 daripada surah At-Taubah. Bunyi kata nah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Yalah tu. Mengambilkan padri-padri mereka, ulama-ulama mereka dan Isa bin Maryam sebagai Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yalah tu. Tu tak? Kita apa supaya jangan mengadakan menjadikan alim ulama Tuhan lain daripada Tuhan kita. Kita kata kita tak ada sujud rakaat pada ulama kita. Hukum hak dia suruh pakai tu menyengah dengan hukum Tuhan tu, kalau kita pakai hak tu jelah dah tu. Ibadat dah tu kepada Tuhan tu, ibadat dah kepada dia tu. Sebab tu Adi yang mari jumpa dengan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, waktu tak ada ibadat, tak ada sujud rakaat kali kepada padri-padri mereka. Nabi tanya, adakah mereka itu apabila rakyat kata benda ni halal sedangkan Tuhan kata haram mung tu taat? Adi kata, ya. Apabila ulama tu rakyat kata benda ni haram sedangkan Tuhan menghalal mung tu taat? Adi kata, ya. Fadzalika ibadatukum lahum. Dia kata, demikian itulah ibadat kamu kepada mereka. Tengok. Kita pergi patuh kepada hukum hak menyinggah dengan hukum Tuhan ni. Patuh sungguh. Bukan patuh pasal hawa, patuh pasal hawa, pasal kata maksiat. Patuh pasal menghalalkan benda hak haram. Mengharamkan benda hak halal. Wak jadi soalah perlambagaan. Kalau bahasa siap panggil raja tamanun tubik mari. Hak tu tak boleh. Salah besar. Tu salah besar. Nak kita faham jadi molek ni masalah ni. Karena kita ni duduk di akhir zaman bahasa dia lah. Akhir zaman ni ya banyak perkara kita kena duduk tahan tu. Baik. Wa qila inna mafhum at-tabsyir, dan katanya satu pendapat lagi mafhum at-tabsyir lagu mana? Huwa da'watu ghairin masihiyyin ila diyanatin nasara ataupun ila diyanatin nasraniyah. Dakwah tabsyir makna gano berarti molek, iaitu mengajaknya orang lain daripada Masihiyin. Masihiyin mana orang nisbah diri dia kepada ikut bagi Nabi Isa AS, kepada agama dia. Hak lain daripada agama dia so mengajak masuk agama dia. Ni bukan kena pada orang Islam sekarang, orang Buddha pun kena. Tapi kita tak nak kecek lah orang Buddha, orang Hindu, orang apa dak, kita tak nak kecek situ. Tapi nak kecek kata dakwatut tabsyir ataupun dakwatut tansir, mana mengajak orang yang bukan Nasara menasarakan, menjadikan dia tu Nasara. Pas banyak ada kau Afrika banyak negeri orang hitam tu kan banyak. Pas kalau negeri Thailand ni balik Chiang Rai, Chiang Mai hak atas-atas tu banyak. Bawah kita ni ya tak masuk lagi. Kalau dia masuk tak tentu tak. Rupa yang masuk lagu mana nanti tengok dalam kitab dia buat, ia merupakan. Tak tahu kalau ia masuk ia wari benda hak manusia itu jadi gembira. Pas gembira nampak dengan mata kepala seminit tu lah. Bukan mudah. Supaya orang kita kata ni tak emas 10 kok balik ni. 10 kok selalu nampak. Ni emas. Nampak tak? Ni duit lagi. Nampak dengan mata kepala boleh jamuh dengan tangan lagi. Bukan dia. Kalau tak kukuh sungguh agak, pergi. Nampak dah tu? Hak tu orang duk takut lah ni. 3 wilayah kita duk takut dakwah tabsyir sekarang lah ni. Apa kalau mari hak ni habis licin orang kita ni. Mari hak khurafat tu punya ikutnya mana dah.
Hak hadis maudhu', hadis plesu tu ikutnya mana? Dah, mari hak biasa ni nampak dengan mata kepala, tak ada apa, patut royak pula. Lagu ni tak apa, masalah demo nak heboh kita ambil pun tak apa. Tak ada apa, habis licin. Nah, biasanya main bab heboh tak heboh, Allah, kita agak tak boleh buat gitulah. Nampak berat lagu tu. Au Masihiyah. Yalah tu Nasraniyah dengan Masihiyah. Lebih kurang lah. Wa hadha haq. Hak lagu ni hak. Jadi hak mana kata ada jadi kewajipan likulli Masihi, iaitu bagi tiap-tiap orang yang beragama dengan agama Masihi itu, kama huwa haqqun likulli muslim, sebagaimana ini jadi hak bagi tiap-tiap orang Islam, ayyad'u ilal Islam, bahawa mengajak orang itu pada agama al-Islam. Kama huwa haqqun likulli sahibi dinin ayyad'u li dinihi, sebagaimana juga dia tu adalah jadi hak bagi mana-mana orang, bagi tiap-tiap orang yang beragama mana-mana nak mengajakkan manusia tu kepada agama dia. Masa dia hak tu tak ada jadi kepelek gapo. Kita orang Islam nak mengajak dak orang kepada agama Islam? No. Orang dia bukan orang Islam, Nasara ke masalan. Jadi kewajipan di atas dia kena mengajak manusia kepada agama dia. Biasalah hak tu. Akan tetapi kita mengajak kepada agama kita ya lain. Ya lain. Sebab apa lain? Kerana agama di sisi Allah kita yakin kata tak ada dah agama lain pada Islam. Nampak tak tu? Tak yakin. Dan jadi mereka jadi tak puas hati dengan agama Islam. Seluruh agama ni tak puas hati dengan agama Islam. Apa? Kerana kita boleh pegang keasaan kita kepada Allah. Hak lain ada syirik belakang. Nasara pun jela, Yahudi pun jela, Abu Zar tu cerak dah. Semua ada menyengutu begitu. Hak kita tetap lagi. Dan kita Al-Quranul Karim semenjak turun hari tu sampai ke hari ni, seekor huruf pun tak berubah. Yang kata hak lain, seekor pun tak ada. Satu kalimah pun tak ada. Mereka berubah berapa kali dah. Cuba tengok. Ahdul Qadim tak serupa dengan Ahdul Jadid. Injil hak dulu tak serupa dengan Injil hak baru. Tiap mazhab dia dia ada apa nama beberapa pak mazhab juga hak kuat-kuat dia tu pun. Hak rumah kita ni mazhab ke apa? Mazhab ke apa? Rumah kita ko Asia kita ni. Katolik. Katolik. Kalau ortodoks tu berat. Hak tu kuat. Hak tu. Lepas tu masa kita duduk di negeri Mesir itu, matinya bapa dia. Hak puak nung hak duduk luar ni, hak ortodoks tu, dia tak menghormati, tak merahmati terhadap hak ada di negara Mesir zaman itu. Dia berlawan lagi mari, sampai setengah-setengah kufur lagi mari juga. Bukan biasalah mereka pun. Ada ayat kata dalam Islam ni ada khawarij, ada berapa. Hak dia apa supo Cuma kita tak pandai nak suluh, tak pandai nak tolak. Sebab tu kita nak ngaji tahu kata cara kita nak tolak lagu mana. Orang duk simbol terhadap agama Islam ni benda hak tak molek ni ada dalam Islam saja. Dalam kita tak ada. Mana duk royak? Tengok jadi jelas dulu, tengok jadi molek dulu kata gapo. Kita ni jadi kewajipan kita sebagai orang Islam, orang ngaji Islam ni hak tu hak kena keceknya. Kita dah harap belah Hasih harap ke Haji Mat harap ke Abayi harap ke Maki harap ke Hasan harap ke orang tu harap. Habis licin. Dia tak boleh harap. Kena kita sebagai orang yang bawa, kita sendiri kena kecek. Kalau nak kecek lagu mana? Asahlah isi molek. Tak gitu. Ni biasa nak berjalan Haji Mat nak pergi ke Makkah, nak pergi mana? Duit dah tak? Duit lah kecek Haji Mat, gaduh kerana duit lah kecek kita. Ni kira kok tu. Siap lagu tu. Nah, dia kena tak dah kocek kita ni nak belanja gapo-gapo dak dah kocek kita ni. Ya kok tu. Tu mengaji dia kena lagu tu. Baik. Seterusnya dia kata, bahaya tu nah. Tu dah tu. Kemudian masa Mesir itulah, masa Mesir itu tu di Daulah Afrika ni, dia dakwah tabsyid masuk. Dia pergi baca Quran lagu lain. Baca Quran nak jadi silap faham. Orang tak tahu ke? Orang tak tahu. Maka apabila dia baca mari jadi orang kita ni, kalaunya orang awam ni kok royak. Sebab tu kewajipan alim ulama rabbani hak sungguh tu kena buat kerja jadi molek. Ya ikut royak Caya belakang. Baca gini, baca gini.
Ada seorang daripada kalangan pendakwah orang Mesir ni lah, gi di sana, gano dia mau baca Quran jadi kok lain, bukan Quran dah gitu ke. Klik mari di Azhar. Klik mari di Azhar zaman tu Syekh Mahmud Khalil Husari. Ada ke? Syekh Hafsah, Qurra Hafsah tu pembaca Quran Hafsah sekali. Suruh Syekh ni tasjil ni makna kata rakamkan, makna kata takak lah bahasa sia kak, bahasa kita tempat tep tani makna takak suara cara baca Quran buh dalam kaset ni tape zaman dulu nah, hatta lagi barulah kembali klik semula kata Quran kena baca gini faham gini. Setelah daripada tu duk tak apa lama 10 tahun 15 tahun dulu tubik pula nama kitab berapa? Furqanul Haq. Biasa dengar tak jimat Furqanul Haq? Fuak ni, dakwah tafsir ni, fuak tansiriyah ni buat ni. Waktu tubik kepada ummah Islam, dia buat kitab tu tubik yang sejarah buat tu 31 tahun. Duk karya dia, duk susung gitu gini. Waktu tubik tak sampai 3 minit. Waktu baik kepada Alan tak sampai 3 minit. Nya kritik dia orang kata sini tak betul nya. Bukan ayat Quran gini. Bukan kala Tuhan. Sampai kena sapuh. Tu baik daripada internet zaman tu. Tetapi ada setengah-setengah tu boleh kutip taruh lagi. Baru ada dengar dalam rakaman ni tak usah lagi carilah. Ambil sebagai ilmu, tak usah baca lah. Tu baca Quran kita ni. Ni terkadang yang nak cari sangat benda-benda macam tu. Mereka orang alim pandai tak apalah. Nampak tu? Orang alim pandai tak apa. Kita nak jadi orang ikut sudah. Tak usah duk jadi pandai sendirilah. Jadi punah pula kita tu. Yang terkadang tak boleh nak royak juga. Kita royak kod lain je nak orang faham kod lain. Tu berat. Kita nak duk tanggung. Sebab tu guru-guru yang kata kalau masalah syubuhat, kesamaran hak kuat-kuat, tak usah duk royak kepada umat masyarakat mereka orang tertentu. Sebab takut dia faham salah. Kita nak kod lain, dia nak kod lain. Ni makna kata jangan kita faham gi faham kod lain tu tak sah lah gitu. Sikit dah. Wa amma mafhumut tansir, adapun mafhum faham kalimah tansir makna gano? Tengok sini dia kata fahuwa, iaitu i'dadu khutat, iaitu kita mengsediakan khutah ni rancang, kita merancangkan, wa tatwiriha, dan kita orang panggil kata mengubahkan suai. Kalau bahasa siap panggil patanakan dia tu. Nah, makna kata ubahkan cara litahwilil muslimin ila nasraniyah, nak mengpalingkan orang Islam yang asal kepada agama Nasara. Ya cara rancangnya dia dengan beberapa cara rancangnya. Lagu mana hak ni penting kali. Yang pertama bistighlali jahl, guna kejahilan hak orang ada tadi itu, maka dia ambil kesempatan. Kebanyak orang alim dengan orang jahil ni banyak orang mana? Dalam masyarakat Hasan. Pasti banyak orang tak tahu. Orang tak tahu lebih banyak daripada orang tahu. Maka dia ambil fursah di situ. Kalau bahasa saya panggil cuai okat. Ambilnya kesempatan di situ, mari bubuhnya ilmu mereka. Dengan sebab itu penting masalah kita sebarkan ilmu yang benar kepada umat masyarakat ni penting. Kalau kita tengok negara Arab, masa kita duduk negara Arab tu orang Arab ni dia tak ada mengaji satu ahad di masjid, di gapo, di surau dengan ramai-ramai seperti pak kita, tak ada. Yang ngaji bila buat ya? Ngaji hari Jumaat. Duk khatib naik atas mimbar pakai masa 30 minit, 40 minit, ya hajar umat dia melalui mimbar tu. Orang Arab dengan cara umumnya dia boleh duduk dengan cara molek, cara mikir jadi tak jadi punah tak gapo, sebab khatib hak naik atas mimbar tadi itu lagu mana? Dia royak hajarkan umat masyarakat, betul sungguh gapo benda hak jadi. Dia bukan duk baca benda hak kokse gitu. Benda hak tak ada berlaku sungguhnya baca juga.
Ni ada di Thailand hari tu, di partai kita ni, nak rakyat we tahu. Dia mengaji di Malaysia. Belilah kitab hak ketubah Malaysia. Nampak tak? Beli kitab ketubah Malaysia. Tak ada berapa lah naik atas membah hari Jumaat. Mau boleh baca juga bahasa Malaysia. Baca gini. Baca. Akhir sekali khutbah kedua, dia kena berdoa kepada umat muslimin. Tak gitu. Salah satu daripada rukun khutbah tu, kena berdoa kepada umum muslimin. Lepas tu dia baca, aku minta selamat Raja Sembilan gitu, Raja Negeri Sembilannya baca habis licin gitu. Ada, tak duduk di Negeri Sembilan, duduk di negara lain. Baca raja tu raja ni. Orang hak bawahnya reti juga ada ustaz. Pandai baca lagu ni. Dia tak tahu maksud. Ada pun Arabi ni, orang Arab ni, tak, dia tahu keadaan lagu mana. Kita nak buat lagu tu baru tubiknya natijah. Nampak tu tak? Bukan sekadar kata kita duk baca lepas rukun syarat saja tu. Bukan, kena buat jadi molek, kena istiadat. Mana kata kita kena sediakan jadi molek. Baik. Kemudian istiglalil jahil. Jahil ni seteru sungguh bagi Islam. Tu Tuhan tak sewi kita jahil. Jangan jadi orang jahil nah. Kun aliman. Sayyidina Ali kata jadi olehmu akan orang hak erti. Kun aliman au muta'alliman, ataupun tak sah jadi orang alim, jadi orang mengaji. Wa kun sami'an, jadi orang dengar. Kalau tak pandai nak ngaji, nak dengar tak apa dah. Wala takun rabi'an, alim pun tak, mengaji pun tak, suka dengar pun tak, duduk dalam keadaan jahil. Tak boleh. Jahil ni bawa kita masuk neraka, ilmu bawa kita masuk syurga. Pilih. Cuba kita pilih, kita nak tak diri kita di mana. Situlah tempat yang kita kena tahu. Nah, kemudian dia kata wal faqr, dan fakir. Ni fakir. Fakir ni Allah ni banyak fakir kan, payah nak kerja kan. Pak kalau mari duit tak apa, demo turut agama kita nak gaji demo berapa? Demo nak 20,000. Nya tukar berat. Nya duk main. Janganlah Tuhan ya Allah, jangan coba lebih daripada email kita. Orang ni nama kita taklah nama A masalan, ataupun nama B, nama alif, nama ba perlah gilah. Ya orang fakir miskin. Susah. Dalam arti kata susah duduk. Asal ibu bapa tok nenek dia orang Islam. Tetapi mari di puak ni mu fakir miskin. So syarat mu turut aku, mu nak gapo? Kereta merah pun aku nak beri. Umur pun aku nak beri, gaji bulan ni pun dia nak beri. Dia boleh beri sungguh mereka ni duit banyak. Semua tak ni munazamat dia itu duit tubik masuk di dalam jamaiyah dia tu, ataupun panggil gapo satu jabatan dia tu masuk beribu-ribu juta. Bukan sejuta dua. Kita tu orang tu boleh setahun tu 40 juta. Berapa banyak dah. Hak ni dak beribu juta. Palan. Lepas tu ia tak strategi dia kata tahun ni kita nak pergi dakwah orang wilayah ni kapun ni. Ia tak gitu cara dia. Orang hak duk dalam media dakwah ni tahu. Kan naik ko kalau di Thailand ni kan naik ko atas. Kalau di Malaysia mana? Di ko Sabak Sarawak ko ada dakwah tu tafsir. Sebab sana tu banyak juga orang hak pesen-pesen tu. Masa kita ada anak murid sana tu duk royak mari, ya royak. Atau banyak orang Islam kita tinggal agama pergi pakai agama ni sebab fakir mereka. Jahil mereka, fakir mereka. Kemudian wastighlal az-zuruf, dan jadi jadi perkara tu jadi kesusahan dalam masalah duduk ke. Anak banyak, kerja tak ada, pian nak sara. Mari anak demo main ngaji lah sekolah kita. Ya tak dakwah mak pak dia masuk sebab mak pak ada agama. Anak ni ambil pula. Masalah beberapa masalah yang ada dalam masyarakat Islam kita. Cuba kita tengok di Indonesia. Dalam satu rumah berapa agama? Waktu kau pak agama lain, mak agama lain, hak ni agama lain. Kesan daripada dakwah tafsir ni.
Tak ada hak lain. Sebab tu kita tengok masyarakat kita, alhamdulillah 3-4 wilayah negeri Malaysia ada setengah-setengah tu, mana kata kemah lagi. Pengan di Kelantan tu kemah benar. Ya ada ahli jawatan kuasa majlis Islam dia gapo nama ya jaga. Hak situ hak nak. Ketua tu kena buat kerja, ketua tu kena melaksana, ketua tu kena ambil pendirian. Bukan nak turut orang. Nampak tu tak? Tu. Nak jadi ketua pakai nak jadi belaka. Akan tetapi nak percaya ke tak? Amanah tu kita nak tanggung ke tak? Situ tempat yang kita kena kira pula. Wal hajat, dan hajat-hajat al-insaniyah li ikhrajil muslimin an dinihim, supaya nak mengeluarkan orang Islam daripada agama mereka. Sungguh orang Islam yang nak tinggal agama wa ima jahal, wa ima faqr, wa ima sepek hidup sepek duduk dalam masyarakat hak bukan Islam wasa sepek wasa nak turut gu ajalah. Sebab tu dalam Islam kita ia tak nak saing kepada dengan orang-orang umpama tu ataupun keluar tubik daripada daerah Islam, hidup bukan daerah Islam, benda-benda yang nak tarikkan kita keluar tubik pada agama kita. Kita tak boleh nak musafir pergi negeri hak lain kalau mengikut hak agama Islam lah. Mereka untuk nak pergi ngaji belajar, nak pergi berobat, nak pergi berniaga, okey. Kalau nak pergi duduk dalam bi'ah dia, suasana dia, agama kita tak ui. Ada setengah-setengah. Maaflah sebut dah. Ada cara mikir tu pasal nak pergi duduk di negeri orang putih. Pada 50 tahun dulu, 40 tahun dulu lah. Nak pergi duduk di negeri orang putih kerana nak pergi ambilnya cara mikir, nak pergi gapo kata lagi lah. Berdasar berdakwa kata kita kena pergi minta pertolongan dia gapo nama. Hak pergi generasi awal tu tak apa lah. Akhir sekarang lala ni anak cucu jadi Nasarah bish. Duk di Sweden, duk di Jerman, duk di apa nama lagi Amerika, jadi Nasarah bilicing. Sampai ke menikah dalam gereja dan sebagainya. Terkadang abai kakak tu jadi anggota majlis agama Islam dalam wilayah tu wilayah ni. Tapi adik dia, waris-waris dia Nasarah. Ini sebab tu hikmatnya agama Islam tak sewi kita pergi duduk tempat dia kerana suasana dia tarik kan. Cuba kita duduk dengan orang tak berjuruh, boleh temu sungguh. Duduk orang pasal berjurak berokok tu kan. Jadi gitu. Duduk dengan orang tak semaya. Sungguh pun. Orang duduk kerja di kedai di gapo. Gue tak semaya. Kerja kedai kafe pula sah lagi. Tak ada apa tak semaya gue. Puasa pedak. Ada mengata apa kita nak makan gapo? Ya tak ada jalan nak pilih ya tak. Tak mung pilih dah tu, bukan tak ada jalan nak pilih. Mung pilih tapi mung pilih lagu tu. Ni setengah-setengah nak buat kano kita tak ada jalan nak pilih. Itu bukan dakwah tu. Itu bukan alasan. Dia pilihlah tu. Idzan fatansiru, kalau gitu kalimah at-tansir ni makna gano? Harakatun, satu gerak ke diniyatun yang bangsa pada agama, siyasatun hak pesan politik, isti'mariyah mana nak mengatasi tahdufu nashral apa nama hadaf dia itu nak mensebarkan an-nasraniyah bainal umam, di antara umat-umat al-mukhtalifah yang berlain ni, bangsa, bahasa, kulit, warna, fi duwalil alam tsalis, iaitu di dalam dunia yang ketiga. Di dalam dunia yang ketiga, mana lapis satu lagi cara dia bi hadafi ihkamis saytarah ala hadhihi syu'ub, makna dengan ada tujuan untuk nak mengatasi di atas masyarakat dan ummah. Fahuwa, maka dia ni satu amal, satu pekerjaan jama'i yang pesan berjemaah juga, tapi jemaah pesan nak mengajak orang itu baik pada Islam. Munazzam khattatat lahul kanisatu, hak letakkan rancangan ni kanisah, gereja hak waktu baik. Asal-asal timur Almaniyun, sebab ia tak saya duduk bawah gereja, ia tak saya duduk bawah hukum ni hak gereja waktu baik. Kerana gereja waktu baik semua urusan
gapo kena naik ke gereja belaka. Duit pun baik, gapo nama maslahat tu maslahat ni klik kepada gereja belaka. Maka wak hak bahasa tak saya nak duduk wah kerajaan bawah fikiran tu, dia buat satu mikiran nama Almaniyun keluar tu be. Kesal masuk di dalam agama Islam kita. Sampai sekarang lah ni duk nak mengagungkan hak tu. Berasa kata hak tu maju. Nampak tu? Berasa kata hak tu maju. Wa dual al-Urubah, dan dual Urubah. Puak-puak negeri-negeri orang putih tu lah, Eropah tu. Allati laha atma' fi syu'ubil islamiyah. Yang mereka itu tamak hak mula-mula sekali, iaitu gapo? Orang Islam hak jadi hadaf hak mula-mula sekali. Tujuan hak mula-mula orang Islam. Wa fil haqiqati, dan pada hakikatnya, anna kullan minat tansir wa tabshir huwa amalu tahwilil bashariyah wa bil ashkhas wa bil akhas al muslimin ila diyanatil nasraniyah. Hakikat sungguhnya ni, bahawanya tiap-tiap daripada tansir perbaik, tafsir perbaik, iaitu satu amalan nak mentahwil, tukarkan manusia, tukarkan pegangan manusia, fikiran manusia, dan kedudukan manusia, hak khusus sekali orang Islam kepada agama Nasrani. Banyak hak ni kita boleh tengok di dalam berita-berita, dan kita apabila kita pergi sapa sungguh pada tempat-tempat tu, kita boleh tengok sungguh tukar asal tok nenek tu Nasara. Tapi sekarang dengan sebab ada dakwatul muslimin supaya di Filipina sekarang lah ni, tukar gereja jadi masjid. Orang dia sendiri pun bergaduh jugalah. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang Islam apabila dia khabar, dia tak boleh nak mengatasi orang Islam ni. Sebab orang Islam kita ni dia kukuh, lebih tegak dia tu, pendirian dia, ilmu dia lebih kuat pada hak lain. Tukar gereja jadi masjid. Boleh kita tengok. Tapi kita ada orang ni kena jaga orang tempat kita. Kalau mari hak tu berat ni. Baik. Au tahwilihim minal Islam, ataupun tukar mereka itu daripada Islam. Tukar cara memikir, tukar kedudukan, tukarnya hidup wa dzalika bi wad'i ahdaf. Dengan dimakian itu ia letakkan apa? Letakkan tujuan-tujuan yang tertentu, wa ittikhadhi wasail wasubul mutaaddidah mutanawwi'ah fi iskalat wal majalat wa majalatiha. Dia meletakkan tujuan yang tertentu dan mengambilkan jalan ni yang berlain ni, yang berbagai-bagai, pada nak merupakan dan nak membetulkan cara memikir dan faham ni. Sebab itulah kita sebagai orang Islam kena tahu rancangan mereka terhadap kita, supaya kita itu tak tertipu, tak tertarik oleh paham-paham yang salah umpama ning, supaya kita boleh selamat daripada paham ning dan cara mikir ning, bawa agama kita sampai kepada kita itu berjumpa dengan Tuhan kita. Sebab apabila kita ning jadi tukar agama, tukar agama dengan sebab kata jahil, dengan sebab fakir miskin, dengan sebabnya suasana dan orang di tepi, dan cara memikir kita tu jadi silap faham. Sebab apa boleh jadi silap faham? Kerana kita tak menguasai nak mengatasi maklumat, ilmu yang mereka itu kemukakan kepada kita. Jadi punah kita faham. Apabila gitu, kita pun akan kena tubik pada agama ataupun syak terhadap agama kita. Tubik pada agama ataupun syak terhadap agama, apabila jadi gitu, maka rugilah kita. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kufur dengan Islam, kufur dengan Tuhan, habis. Rugi akhirat. Akhirat ada sungguh, bukan benda khayalan. Wajib kita kena percaya lagu tu. Percaya
Bukan percaya tak boleh nak makan dengan akal fikiran. Boleh kita mikir dengan akal fikiran, tetapi kita kena faham jadi jelas kata agama kita adalah agama yang benar. Tak ada dah nak lebih benar daripada agama kita. Walaupun kita nak setara mana pun, hendaklah kita jangan mati malaikat kita adalah keadaan kita orang Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang molek hak ni supaya kita itu tak jadi juluh di dalam kemusnahan, di dalam kecelakaan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan hubung pengajian kita pula pada hisah yang lagi akan datang, iaitu Nash'atut Tabsyiriyah. Dia timbul lagu mana? Dakwatut Tabsyir ni kita tahu dah kata dia tu gapo, putablik dia tu gapo, rancangan dia tu gapo, kita tahu dah. Dia timbul bila? Pia yang mikir akan ini teori ni, cara mikir ni, waktu baik mari kepada manusia ni, pia orang mikir. Ya kena ada orang mikir. Kita nak tahu kata muassis dia, ketua dia ni siapa? InsyaAllah ta'ala bila dia berlaku biiznillahi ta'ala pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Maka pada malam ini sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada paham-paham umpama ni, dan sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tetap dalam agama kita sehingga kita berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam. Dan jangan terlupalah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam arti kata kita sama-sama bersama mari membantukan pengajian kita dengan kita banyak-banyakkan ambil manfaat dengan pengajian kita, dan kita berdoa dengan tenaga kita, dengan harta benda kita, supaya kita dapat berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم لا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.